Halo, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Ya, untuk kali ni PJK, Pinggan Jasmani dan Kesihatan, kita akan main pukul belon. Betul betul betul. Saya faham. Mungkin ada masalah sikit dalam nak mendapatkan belon, terutamanya ketika kita sekarang sedang melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Tapi jangan biarkan itu menghalang kita. Biar saya terangkan sikit apa yang diceritakan pada buku teks PJK tahun 1 di muka surat 19. Kalau kita tengok tajuknya pukul belon, memang satu aktiviti yang seronok. Biasa murid-murid dapat main belon ketika adanya sambutan hari lahir. Banyak belon untuk murid main. Apa yang saya nak tekankan dekat sini, sebenarnya ini merupakan satu asas kepada murid dalam mengembangkan otot-otot ataupun kemahiran untuk menuju ke arah permainan yang lebih mencabar dan menggunakan alatan yang sebenar lah. Okey, kita tengok dulu keadaan gambar tu. Kalau awak dapat lihat gambar dia kat situ, kan? Okey, dapat lihat gambar tu dekat court di gelanggang, ada murid tengah duduk haus. Ya, betul, haus. Kemudian ada orang tengah pukul belon, kemudian yang ada orang berkerusi roda, ada murid yang berkerusi roda memegang bat badminton, ada murid yang di pasukan biru pegang surat khabar gulung-gulung, ada seorang lagi murid bersedia tanpa alatan, dan juga ada seorang lagi murid yang nak cuba pukul dengan siku. Ya, sangat seronok sebab aktiviti ni bebas, kan? Menggunakan apa sahaja alatan yang boleh dijadikan permainan, tapi perlu dilaksanakan dengan berhati-hati. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, tak apa. Jadi saya terangkan. Dekat sini saya nak tekankan dulu pada satu kotak warna pink atau merah jambu cair tu. Nampak tangan macam itu, ada belon. Kemudian ditulis dalam tu ialah titik kontak. Titik kontak ataupun kontak lah titik kontak lah English sikit. Titik kontak ni ialah tempat ataupun kawasan di mana kita meletakkan pukulan itu. Okey. Asasnya kalau kita pukul ataupun kita tepuk belon tu daripada bawah, logiknya belon itu akan bergerak ke atas. Kalau kita pukul dia ke bawah, dia akan bergerak ke bawah. Tapi kalau kita pukul dari belakang ke depan, bola atau belon itu akan bergerak ke depan. Jadi ini untuk melatih kemahiran. That's why dia bagi kita pakai belon. Kalau dia pakai bola sepak, takut ada yang cedera. Bowling lagi tak boleh. Awak nampak Walaupun dia bermain dengan bebas dan juga seronok, aspek keselamatan sangat dititik beratkan. Tengok murid-murid tu dia pakai pelindung lutut untuk elakkan daripada dia terjatuh dan juga cedera. So, ingat, sekarang waktu PDPR ataupun sekarang ni kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, awak berada kat rumah, saya tahu ada macam-macam benda awak boleh main, tapi pastikan ada pengawasan orang dewasa ataupun perkara yang awak laksanakan itu betul-betul selamat. Kalau rasa bahaya, jangan main, jangan kita buat dekat rumah lah. Sebab dekat rumah kita ni ada macam-macam. Kawan kita ada rumah yang tinggi-tinggi, ada kawan kita ada rumah yang luas, ada kawan kita yang rumah dia kecil-kecil. Jadi, aspek keselamatan sangat penting. Ini serius aspek keselamatan sangat penting. Ya, mungkin awak kata awak ada belon. Kalau awak ada belon, nak cuba main, cari tempat yang sesuai. Mungkin kalau rumah awak tidak terlalu besar, ada bilik kosong, boleh main dalam tu. Jangan main dekat ruang tamu sebab masa kita tengah seronok-seronok main, mungkin belon pergi ke kipas. Ataupun mungkin sebabkan kita fokus pada belon, kita boleh terlanggar pada TV. Jadi, boleh mengakibatkan kecederaan. Okey, nak pukul pakai surat khabar gulung pun boleh, nak pukul pakai siku pun boleh. Ini dia akan buat apa? Dia akan bagi kita punya otot, kembangkan lagi kemahiran, koordinasi badan dan juga mata, kan? Dia akan bagi awak jadi aktif. Tengok cikgu dia kata, selain tangan, anggota badan yang manakah boleh digunakan untuk memukul belon ke atas? Ada macam-macam cara. Kalau macam saya dulu pakai tudung periuk, tapi kena marah. Kan? Bila mak nenek nak masak,
Mana tudung periuk, cari-cari tak jumpa, tengok kita tengah main. Memang dia marah So, carilah apa-apa saja alatan yang sesuai. Kalau tak ada, tak apa. Saya terangkan untuk muka surat ni supaya awak faham apa dia titik kontak, kenapa kita berbuat yang selamat dan mempelbagaikan aktiviti. Bukan sekadar kita ambil belon, pukul pakai tangan saja ataupun sepak pakai kaki saja, sedangkan dia boleh guna kadang raket badminton, bat pingpong, surat khabar yang digulung, majalah, macam-macam lagi. Tapi ingat, saya tak meminta awak untuk menyepahkan rumah. Saya cuma cakap ataupun bercerita untuk kita ni tidak terhad pada satu perkara. Jangan cakap nanti, saya nak badminton, saya beli raket. Tapi asasnya tak ada. Dekat sinilah kita nak dapatkan asas. Sebelum kita beli yang mahal, kita cuba dulu yang biasa supaya kita dah terbiasa. Bila kita dah biasa, that's mean kita berlatih lah pada masa tu. Maknanya kita berlatih. Jadi bila dah ada raket, ayah dah beli kan, mungkin MCO dah selesai, PKP dah tak ada, dah boleh pergi padang. Masa tu pun boleh beli. Tak ada paksaan, tak ada rush. Okay, yang penting apa dia? Ya, betul. Yang penting ialah keselamatan. Dan nampak dahaganya tu sangat penting, di mana tak nak bagi badan kita dehydrate, maksudnya kurang air. Yalah, tengoklah dia main pun cuacanya baik, terang. So mungkin kita akan kuat berpeluh. So minum air banyak supaya badan kita dapat balik air dan kita boleh melancarkan balik sistem tubuh badan kita. Okey, jadi sampai di sini saja. Ingat, daripada senang kepada susah, daripada asas kepada kompleks. Saya harap semua sihat, jaga diri, aktif dekat rumah supaya kita tidak, orang kata, stuck ataupun jam dekat dalam rumah. Mungkin awak kata, boring. Yes, memang boring lah. Kalau awak asyik main handphone je, boring lah. Jadi kita perlu keluarkan peluh supaya badan kita cergas dan akhirnya otak kita menjadi cerdas. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jaga diri. Kita jaga kita. Bye.